Kakak tu senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kisah seram kali ini berkaitan dengan seorang pemuda. Dia ni bekerja sebagai penghantar barang, kira macam runner lah. Tapi dia bekerja untuk perkhidmatan Lalamove. Kira dia macam yang ada aplikasi, kalau kita pesan barang dan hantar ke tempat yang hendak dihantar. Dijadikan cerita, pemuda ni mengambil satu pesanan yang terakhir sebelum dia pulang ke rumah. Jadi pesanan terakhir tu lebih kurang 9 malam, lewat sudah. Jadi dia kata itu last lah dia ambil, lepas tu balik rumah. Dan bila dia tengok pesanan terakhir tu, dia dapat terima di kawasan satu perkampungan lah. Jadi dia tak peduli, pokoknya duit boleh masuk, hantam. Okey, jalan terus. Jadi dia pun pergilah ke tempat yang dituju. Dan sampai ke tempat tu, dia tengok kawasan tu agak dalam sedikit, kampung sedikit dan lampu pun agak kurang. Tapi dia tidak peduli. Dan sampai ke tempat yang dituju, tapi orang tidak ada. Jadi dia cuba call dan seorang lelaki sambut yang memperkenalkan dirinya, Pakcik Salim. Hello? Ini Pakcik Salim kah? Pakcik Salim, saya sudah sampai ni. Tapi mana Pakcik Salim ni? Kau di mana dah? Dia bagi tahulah yang lokasi yang dipin. Dia cakap, kau tunggu aku di situ. Sekejap lagi aku datang. Jadi pemuda ni dia cuba keliling dah, dia cari-cari mana tu ada pakcik tu di situ kan. Dia tengok rumah tidak ada, dia hanya kawasan semak, ya kawasan kebun kampung orang. Tiba-tiba dia dapat panggilan. Kemudian pakcik tu bercakap, aku sudah dekat motor kau ni. Dia cakap, oh dekat motor. Dan bila dia pusing, tempat yang dia parking motor tu sudah tidak ada. Dia cakap, aku jauh sudah jalan ni, di mana sudah aku ni? Kemudian dia cuba keluar dari kawasan tu, tapi tidak dapat. Dia cakap, astagfirullahaladzim, di mana sudah aku ni? Jadi dia cuba call, pakcik di mana pakcik? Pakcik, dia cakap kan. Kemudian pakcik tu teriak sama dia, woi, pakcik di sini. Rupa-rupanya dekat saja pakcik tu. Nasib baiklah pakcik tu panggil dia. Kalau tidak memang dia sesat sudah. Jadi dia sampai ke tempat pakcik tu. Kemudian dia tanya, apa barang yang pakcik mau hantar ni? Kemudian pakcik tu bagi satu bungkusan kain berwarna kuning. Dia cakap, kau ambil bungkusan ni, kau hantar kepada seorang perempuan yang bernama Yani. Ya, pastikan barang ni kau hantar dengan tuannya. Ya, dia cakap. Kemudian pemuda tu cakap, oh baiklah pakcik. Pemuda tanya lah, apa barang ni pakcik? Kau nak payah tanya, kau hantar saja barang ni. Baiklah pakcik. Ingat, hantar barang ni dengan tuan punya badan. Kemudian pakcik tu hulur dengan dia duit RM200. Dia cakap, pakcik, banyak ni pakcik, lebih sudah ni pakcik. Tak apa, pakcik tahu ini adalah kerja terakhir kau sebelum kau pulang kan. Ambillah duit ni, baki tu kau anggap hadiah. Jadi pun dia, apalagi RM200 guys, banyak tu. Dia letak barang yang pesanan pakcik tu, bungkusan kain kuning tu di tempat box barang tu lah. Kemudian dia pergi ke tempat yang pakcik tu suruh pergi. Jadi dia jalan dan dia masih confused, apakah barang yang pakcik tu hantar. Sampailah dia ke destinasi tempat barang yang dihantar. Dan dia nampak ada seorang perempuan berbaju kurung, rambut panjang, tengah menunggu. Dia cakap, inilah ni, Cik Yani ni. Jadi dia pun turun. Dia tanya, Cik Yani kah? Betul. Kemudian perempuan tu senyum. Dia cakap, Cik Yani cantik. Dia cakap, dia puji dulu lah. Cik Yani itu pun senyum tersipu-sipu. Kemudian ada bawa anak saya. Dia cakap, anak? Dia cakap, anak mana kak? Saya bawa barang kain kuning. Itulah anak saya. Dia cakap, anak? Mungkin dia fikiran positif. Mungkin anak patung kot. Jadi dia pun ambil lah. Dalam hatinya, kalau anak mesti bergerak kan, ini stay diam siap ni kan. Kemudian dia bagi kakak tu, kak ini kak, barang kakak. Akhirnya tercapai juga impian kakak untuk ambil anak kakak ni. Anak, dia cakap, anak patung kakak? Tak, ini anak kakak ni. Biar betul kak. Kemudian dalam hati dia, ini kakak ni prank aku ke apa kan, dia kasih takut aku ke apa ni. Kemudian perempuan tu cakap, kau nak tengok ke anak kakak ni? Dia pun macam tak percaya kan, betul ke kakak ni? Boleh kak, boleh kak. Jadi kakak tu buka sedikit kain kuning tu, ya, dan dia tunjuk, tengoklah anak kakak. Dan bila dia tengok, bukanlah anak patung, bukanlah manusia, tapi yang dia nampak adalah batu nisan. Terkejut dia, astagfirullahaladzim, ni batu nisan ni.
biar betul kakak ni. Dan bila dia tengok muka kakak tu senyum. Lain macam lah, senyum yang agak menyeramkan. Bulu romanya sudah kembang. Ya, pemuda tu jantungnya sudah berdebar dalam hatinya. Oh, ni confirm kakak ni bukan manusia. Kemudian dia cakap dengan kakak tu, "Kak, saya pergi dulu ya kak." Terus dia lari ke motor. Kakak tu ketawa tengok gelagatnya. Ya, gelagatnya ketakutan. Dan dia cuba on motornya. Tapi tidak on. Kakak tu ketawa lagi, semakin kuat. Dia cakap, "Oh, confirm ni Pontianak." Dia cakap kan. Prom, on saja motornya. Bram, dia terus race laju-laju. Dan suara ngelain kakak tu masih dia dengar di belakang. Seperti ikut. Dia cakap, "Oh, janganlah kau ikut kak. Janganlah kau ikut aku." Dan bila dia toleh belakang, betul kakak tu telah berubah menjadi Pontianak. Dia masih bawa batu nisan yang dipegangnya tadi tu dan mengejar pemuda tadi. Pemuda tu laju-laju. Dia cakap, "Oi, kalau aku laju ni apa ni, accident lah aku. Ya Allah, dia selamatkan aku, istighfar banyak-banyak." Dia cari kalau ada kedai atau restoran yang buka lagi dan singgah sebentar. Dan dia nampak satu restoran masih buka. Dia slot terus dia singgah dan rehat. Urut jantung dia, astagfirullahaladzim. Orang di restoran tu heran. "Dek, kenapa kau ni dek?" Dia cakap. Kemudian pemuda tu cerita yang dia telah dikejar oleh Pontianak. Orang-orang di restoran tu pun cakap dia, "Itulah kau, siapa suruh ambil pesanan malam-malam begini?" Dia cakap kan. Itulah akibatnya. Selepas daripada kejadian tu, pemuda tu terus demam guys. Demam. Ya, 3 hari 3 malam. Dan dia taubat untuk ambil sudah pesanan lewat malam. Dan itulah pesanan yang terakhir dia ambil dan tidak mau lagi ambil yang atas malam selepas kejadian itu. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosku. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.